Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah yang telah mengizinkan dan melimpahkan kurnianya kepada kita untuk bersama-sama menyambung perbincangan dalam meneliti balaghah yang terkandung dalam surah Amma Yatasa'alun. Allah Ta'ala telah menyebutkan alam naj'alil arda mihada wal jibala autada. Dan kita telah bincangkan wajah yang terkandung dalam dua ayat ini dari segi at-tashbih ataupun tashbihun baligh. Dan kita dah ambil apakah itu at-tashbih. Dan Allah Ta'ala seterusnya, dan makna wal jibala autada, dan yakni maksudnya alam naj'alil jibala autada, bukankah kami telah jadikan gunung ganang juga sebagai watid, iaitulah pasak pancang bagi bumi. Karena kalimah autad adalah kata jamak, kata plural bagi perkataan watid. Waw ta dal, watid. Kemudian Allah Ta'ala, di sini musannif bincang panjang tentang isu-isu yang lain. Kemudian dia kata wa khalaqnakum azwaja, dan kami telah ciptakan kamu dalam keadaan berpasang-pasangan. So khalaqna fi'lun madhi mabni ala sukun, dibina di atas sukun. Khalaqnakum, kerana dia bersambung dengan nun mutakallim, na. Jadi kami, na itu adalah fa'ilnya, kata buatnya, kata pembuatnya. Kum ialah maf'ulun bih, dia adalah dhamir, ya, dhamir jamak kum, dan dia adalah maf'ulun bih. Dan jumlah azwa dan perkataan azwaja adalah hal, mansub ala al-haliyah, dipanggil hal, yakni dalam keadaan. Dalam bahasa Arab dia ada satu situasi i'rab, nama dia hal, keadaan. Dan hal sentiasa mansub, sentiasa berbaris atas. Wa khalaqnakum azwaja, kami ciptakan, dan kami telah ciptakan kamu dalam keadaan. Jadi kita kena terjemahkan dia dalam keadaan berpasang-pasangan ataupun sebagai berpasang-pasangan. Dalam jumlah ini, jumlah wa khalaqnakum, di sini ada waw ataf, seperti mana juga pada sebelumnya, alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja. Jadi Tuhan kata, kalau kita tengok ada ataf di sini, bermula dengan alam naj'alil arda mihada, kemudian wal jibala autada, kemudian wa khalaqnakum azwaja. Okay. So waw ini ialah waw ataf. Ini adalah atfun. Okay. So jumlah ni ma'tuf. Cuma kalau kita perhatikan ma'tuf kepada apa, tentulah ma'tuf kepada jumlah ini juga, alam naj'al. Okay. Cuma naj'al ini kita dah tahu dia adalah fi'lun mudhari', naj'al. Tetapi khalaqnakum ini fi'lun madhin. Kan? Khalaqnakum fi'l madhi, di atas wazan fa'alna. Okay. So ini adalah fi'l madhi, ini adalah fi'l mudhari'.
Yang ini tidak ada masalah sebab sama. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada. Maksudnya fi'il dia sama. Fi'il dia ialah naj'al. Jadi tidak disebut lagi fi'il baru di sini, kata kerja. Cuma di sini, kan? Macam mana fi'il madhi dia atafkan kepada fi'il mudhari'. Kan? Memanglah dari segi i'rab tak ada, kalau kita belajar nahwu tak ada masalah. Memang ada orang ulama nahwu kata harus. Kan? Tetapi ulama balaghah kata memanglah harus, tapi harus mesti ada wajah yang mengharuskan. Kan? So pasal apa boleh, kalau tidak nampak macam tak cantik. Memang dari segi hukum tak salah. Tapi kalau tidak ada dia punya dari segi balaghah dia, kita panggil ma'ani dia nampak tak cantik kalau tidak ada kaitan makna. So ini kerana perkataan alam naj'al, bila masuk alam naj'al, tarkib ini yang kita kata istifham taqriri, kemudian masuk dengan lam, dan lam ini adalah harfu jazmin wa qalb, huruf yang menjazamkan fi'il mudhari'. Dan dia kata qalb, menukar apa? Menukar fi'il mudhari' kepada makna madhi. So fi'il mudhari' di sini fi quwwatil madhi, pada kekuatan fi'il madhi. Pasal of course kalau kita kata mudhari' di sini mudhari', takkan makna dia Tuhan sekarang sedang duk buat bumi dan sedang duk buat gunung. Benda ni dah berlaku, sudah ada. Bumi ni memang dah duk terhampak dah. Gunung memang duk negak dah. Dah duk ada dah. Sebelum kita diciptakan Allah Ta'ala. Bahkan Allah Ta'ala cipta bumi ni sebelum Allah Ta'ala jadikan Adam AS. Tuhan tempatkan di muka bumi ni apa? Jin. Lebih dahulu duduk di bumi. Kan? Tu datang orang kata, siapa bina piramid? Kan? Ya, ada wajah kata, kalau orang kata yang bina piramid tu jin. Ada wajah. Kan? Pasal jin duduk bumi sebelum kalau pendapat Imam Suyuti, dia kata piramid tu telah ada sebelum banjir Nabi Nuh. Sebelum Firaun. Firaun hanya datang guna saja. Dan yalah, even Nabi Sulaiman kemudiannya, of course Nabi Sulaiman ada juga bangunan istana dia dibina oleh jin juga. Okay, tapi kita kata sebelum manusia duduk, jin telah mengimarahkan bumi, kemudian mereka telah diperangi oleh malaikat dan dihambat ke laut. Sebab itulah Ibnu Sayyad, masa Nabi tanya dia, apa yang kau nampak? Dia kata, ra'aitul arsha 'alal ma'. Aku nampak singgahsana di atas air. Singgahsana siapa? Singgahsana iblis, la'natullah alaih. Kerana iblis bertakhta di laut. Kan? Orang Jawa, orang Melayu sembah Ratu Kidul. Ratu Kidul duduk mana? Laut kan? Orang Melayu hantu apa paling takut? Hantu ayak. Kan? Itu semua ada makna dia lah. Saya memang setan main duduk pada ayak. Okey. Balik pada cerita kita ni. Jadi kalimah fi'il mudhari' di sini, walaupun dia fi'il mudhari' dari segi lafaz, tetapi dia bimakna al-madhi. Jadi sahlah diatafkan fi'il madhi atas naj'al di sini. Okey. Jadi walaupun ini maknanya wa khalaqnakum azwaja, dan kami telah ciptakan kamu dalam keadaan berpasang-pasangan. Azwaja dari segi i'rab kita kata dia adalah hal mansub. Okey, hal sentiasa mansub. Hal takkan datang majrur, takkan datang marfu'. Hal sentiasa mansub. Okey. Pada perkataan khalaqnakum kita dah sebut juga dia ada iltifat. Iltifat, peralihan uslub, peralihan gaya cakap daripada ghaib, minal ghaibah ilal khitab, daripada uslub ghaib, kata ganti diri ketiga, kepada kata ganti diri kedua, khalaqnakum, kamu.
Kan? Jadi uslub ni berubah. Kerana Allah Ta'ala berpindah daripada dalilul afaq kepada dalilul anfus. Dalilul afaq kepada dalilul anfus. Dalil, kita tahu bahawa dalil yang Allah Ta'ala guna, dalil Tuhan bahagikan dalam Al-Quran kepada al-afaq dan al-anfus. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq. Kami akan perlihatkan, pertunjukkan kepada mereka bukti-bukti kami, tanda-tanda kami, our signs, tanda-tanda kebesaran kami di ufuk. Ufuk ni ialah apa yang di luar daripada kita, sekeliling kita, bukan saja di langit. Apa sekeliling kita panggil ufuk lah. Dan pada diri mereka, wa fi anfusihim, sehingga jelas kepada mereka bahawa dia, yakni Muhammad, adalah benar. Annahul haqq. Tayyib. Jadi berlaku perpindahan cerita daripada dalil yang bersifat ufuqiyah, bersifat luar daripada diri manusia, langit dan bumi, dan juga gunung ganang yang berada di sekeliling dia, kepada diri dia sendiri. Kepada diri dia sendiri. Jadi sesuailah di tala khitab tu dekat dia. Jadi Tuhan tak kata wa ja'alna al-insan misalnya, wa khalaqna al-insan azwaja. Sebab memang khitab ni dituju kepada manusia. Memang Tuhan duk cakap dengan kita manusia tu. Kan? Jadi sesuailah dipindahkan iltifat di sini daripada ghaibah kepada khitab. Okey. Dan makna azwajan ialah berpasang-pasangan. Dan tentulah makna berpasang-pasangan di sini yang jelas sekali ialah bila Tuhan sebut tentang manusia, Tuhan kata dalam surah An-Nisa, ya ayuhan nas ittaqu rabbakum, ya ayuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa ja'ala minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham. Tuhan kata, wahai manusia, bertakwalah kamu kepada pencipta kamu yang telah menciptakan manusia daripada satu jiwa. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum, telah menciptakan kamu min nafsin wahidah, daripada satu jiwa, satu benda. Iaitulah diciptakan Adam alaihissalam. Kemudian ditiupkan padanya ataupun dimasukkan padanya ruh. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Wa khalaqa minha zawjaha, dan dijadikan daripada jiwa itu juga minha, bukan daripada Adam, minha, daripada jiwa yang jadi Adam itu, daripada tanah. Zawjaha, isterinya, pasangannya. Wa batha minhuma, dan Tuhan cambahkan daripada keduanya rijalan katsira wa nisaa, lelaki yang ramai dan perempuan yang ramai. Jadi daripada lelaki dan perempuan itu datanglah zuriat, keturunan manusia. Dan semua benda dalam alam ni Tuhan jadikan berpasang-pasangan, jantan dan betina, zakar dan untha. Dan ini adalah dalil yang jelas, seperti mana juga Allah Ta'ala ada sebut dalil ini dalam surah Ar-Rum, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Jadi Tuhan jadikan di antara suami isteri ini mawaddatan wa rahmah, rasa kasih sayang dan belas kasihan, ya. Juga itu dan banyaklah kalau kita nak telusuri ayat yang Tuhan sebut pasal pasangan. Tuhan sebut dalam Al-Quran banyak, cari sikit.
ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. Dalam surah Ar-Rum telah sebut, ya. Dan dalam kita akan datang juga nanti pada surah Tariq juga Tuhan akan sebut tentang kejadian manusia daripada ayah dan ibu mereka, daripada pasangan lelaki dan perempuan, ya. Taib. Kemudian ada banyak juga pandangan, tapi pandangan yang jelas sekali bagi ayat Al-Quran kita dah sebut, tidak boleh ditafsirkan Al-Quran melainkan dengan apa? Makna yang jelas, yang nyata. Wa ja'alna naumakum subata, dan kami jadikan tidur kamu itu sebagai subata. Yang ini sama juga kita jumpa sekarang Allah Ta'ala tukar uslub kepada madhi. Wa ja'alna, dan kita dapat lihat beza. Di sini Tuhan guna kata kerja khalaqa wa khalaqnakum. Di sini Tuhan guna ja'ala. Sama juga sebelumnya, alam naj'al al-arda mihada. Apa beza kata kerja ja'ala dengan khalaqa? Kita ada dua kata kerja yang ada makna, berkongsi makna dan berbeza makna. Kita ada kata kerja khalaqa, dan kita ada satu lagi kata kerja ja'ala. Kita kena tahu bahawa bukan semua kata kerja ja'ala datang dengan makna khalaqa. Menjadikan di sini tak sama dengan menjadikan di sini. Khalaqa datang dalam Quran dengan makna al-ijad. Ya, datang dengan makna al-ijad. Jadi khalaqa maknanya awjada, mewujudkan, daripada tidak ada kepada ada, daripada tak ada kepada ada. Dan biasanya Allah Ta'ala guna khalaqa ini apabila dia maf'ulun bihnya, objek itu ialah benda tersebut berserta sifatnya sekali. Contoh di sini, wa khalaqnakum, Tuhan ciptakan kamu. Bukan keadaan kamu, bukan sifat kamu, tak. Wa khalaqnakum azwaja. Dan asal ayat ini, bukanlah asal, kita kata ayat ini kalau dikembangkan lagi, ayat wa khalaqnakum azwaja ini, ayat dia akan jadi wa khalaqnakum wa ja'alnakum azwaja. Sebab kata kerja ja'ala dia merujuk kepada sifat. Dia juga makna dia jadi, tapi makna dia adalah dia merujuk kepada sifat. Sebab dia datang dengan makna sayyara. Sayyara ni mengubah sesuatu keadaan kepada keadaan yang lain, dan ja'ala datang dengan banyak makna. Kita akan jumpa dalam Quran kalimah ja'ala dengan makna anzalna. Tuhan kata inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyah. Sesungguhnya kami jadikan ianya Quran dalam bahasa Arab. Mu'tazilah sebab tak baca kedik bahasa Arab, dia kata ni Quran makhluk. Tuhan kata ja'alnahu Qur'anan Arabiyyah. Datang Asy'ariyah kata ni Tuhan kata ja'alnahu Qur'anan, jadi Quran kita baca ni makhluk lah, sebab dia maj'ul. Fa kullu maj'ulin makhluk, dia kata. Semua yang dijadikan maj'ul, diciptakan. Dia kata salah. Karena kata kerja ja'ala dia datang dengan pelbagai makna. Dan setengah kita, kalau kita belajar nahwu, biasanya memanglah mereka akan ikat dengan dia kata ja'ala ni, kalau dia muta'addi, dia bertransitif kepada dua objek dan lebih, dia takkan jadi khalaqa. Dia takkan datang dengan makna khalaqa. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyah. Alam naj'alil arda mihada. Sebab mihadan di sini adalah maf'ul kepada naj'al. Kan? Jadi mana alam nusayyir al-arda mihada. Bukankah kami telah jadikan rupa bumi ini? So Tuhan tak cerita pasal
bukan sekadar bumi itu sendiri, tapi rupa bumi itu yang Tuhan nak cakap kat sini. Rupa permukaan bumi yang kita duduk. Yang kita sebut sebelum ni kan. Wal jibala autada, bukan kami jadikan, kami bentukkan gunung itu seperti watid, seperti kayu pancang. Di sini wa khalaqnakum azwaja, dan kami wujudkan kamu daripada kamu tak ada kepada kamu ada. So dalam ayat ini ada dua benda. Pada khalaqnakum ni dia ada dua benda. Satu, dalil al-ijad. Dalil Tuhan kata kami wujudkan kamu daripada tak ada kepada ada. Itu satu hal. Kan, daripada tak ada kepada ada. Kemudian kami jadikan, kami ubah keadaan kamu itu. Wujud itu bukan sahaja kita kata wujud sahaja, bahkan dalam keadaan yang sesuai untuk hidup. Iaitulah dengan adanya pasangan. Wa khalaqnakum, kami ciptakan kamu, awjadnakum min adam, daripada kamu tak ada, kami wujudkan kamu bagi ada. Wa ja'alna halakum, dan kami adakan keadaan kamu itu azwajan, berpasang-pasangan. Berpasang-pasangan. Pasal apa? Kalimah ja'ala, kita kata dia merujuk kepada sifat. Sebab itu bila Allah Ta'ala tak sebut ja'ala di sini, Tuhan jadikan azwajan ini hal, keadaan. Diarabkan sebagai hal. Di sini kita kata Al-Quran mengekalkan sifat dia sebagai, dengan sifat dia al-ijaz. Macam kita dah bincang dulu bahawa Al-Quran ni keistimewaan dia adalah bersifat ijaz, bersifat ringkas. Dia tidak ada dalam Al-Quran lebih daripada yang sepatutnya. Bahkan benda yang banyak Tuhan cakap dalam jumlah patah perkataan yang sedikit. Dan kalau Nabi SAW pun ayat dia macam itu, jawami'ul kalim, dia kata uti itu jawami'ul kalim, aku diberi perkataan yang menghimpun makna yang banyak, maka Allah Ta'ala lebih lagi lah. Kan? Jadi beza khalaqa biasanya datang dengan makna mewujudkan daripada tidak ada kepada ada. Ja'ala tak semestinya. Ja'ala mungkin benda tu dah diwujudkan awal, sebab tu dibahaskan dalam tafsir. Ulama tafsir bincang. Maksudnya bila Tuhan kata alam naj'alil arda mihada, dia pun pergi bincang panjang-panjang, walaupun kita tak ambil lah, tak ada kaitan sangat. Kan? Bila Tuhan jadikan bumi ni mihadan. Jadi adakah bumi ni sebelum tu tak mihad? Kemudian bila Tuhan nak letakkan Adam, Tuhan jadikan dia mihad. Main pada mana pemikiran macam itu? Pasal Tuhan guna kat sini ja'al. Kan? Ja'al. Jadi kalimah ja'al tu membuka persoalan kepada ulama tafsir. Kan? Jadi kadang-kadang benda yang ulama tafsir bincang tu, kata awak dia berbincang macam tak ada faedah pun. Tak, mereka faham bahasa Arab lebih daripada kita. Jadi ada benda yang timbul persoalan pada mereka yang kita tak timbul. Sebab tu Ibn Abbas kata, aku dapat ilmu dengan bilisanin sa'ul wa qalbin aqul. Dengan lidah yang banyak bertanya dan otak yang banyak fikir. Kan? Kalau dia tengok macam tu, yang penting kita tahu makna yang simple sudahlah. Dia tak ada beza lah ulama' dengan orang biasa. Kan? Yang ulama' bila dia baca Quran, dia renung setiap makna perkataan. Itu tujuan kita ambil dia punya balaghah. Sama juga di sini bila Tuhan kata waja'alna naumakum subata. Bukan Tuhan kata pasal mencipta tidur, tetapi Tuhan nak cerita pasal sifat tidur yang Tuhan jadikan dia sebagai subat. Itu kita kena faham. Maksudnya sini yang nak dibincangkan adalah sifat tidur itu. Mengenai faedah tidur itu, dia adalah subat. Lepas tu dia kata, ay kas-subat. Wa ja'alna naumakum kas-subat. Jadi di sini juga ada tashbihun baligh. Dan subat, makna dia adalah al-maut. Dan kami jadikan tidur kamu seperti mati. Pasal apa? Tak bergerak. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Wallati lam tamut fi manamiha فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى
ila ajalin musamma. Tuhan kata Allah lah yang mewafatkan jiwa manusia, al-anfus, yatawaffa al-anfusa hina mautiha, ketika matinya. Dan jiwa yang tidak mati, wallati lam tamut fi manamiha, ketika tidaknya. Kedua-duanya wafat. Kan? Sebab tu bila Allah Ta'ala kata dekat Nabi Isa, inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladhina kafaru, aku akan mewafatkan kamu. Ulama kata makna wafat, Nabi Isa ditidurkan dan diangkat. Kan, ditidurkan kemudian diangkat ke langit dalam keadaan dia tidur. Kan? Bukan makna mati. Kan? Sebab Tuhan kata Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Jadi Tuhan, dan tidur ini adalah akhul maut. Tidur adalah saudara mati. Dan Tuhan sebut dalam ayat dalam surah An-Na'am, wa huwa alladhi yatawaffakum bil laili wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar. Dan dia yang mewafatkan kamu pada waktu malam. Dan dia tahu apa yang kamu buat pada waktu siang. Kan? Jadi bila orang tidur, dia tak ada pergerakan. Dia hilang hayat sekejap. Kan? Sebab itu kita hujah kalau orang tanya macam mana azab kubur. Tapi kalau kita korek kubur, tengok tak ada pun. Mayat tu duduk bungkus gitu. Mana yang kata azab kubur, nikmat kubur? Kan? Kita kata mati, Tuhan ada dah tunjuk dekat kita caranya. Kita dulu masa kita hidup, malam-malam kita mati juga. Dan dalam mati kita dapat nikmat dan azab juga. Kan, mimpi. Kalau mimpi baik, itu nikmat lah. Kan? Rupanya dalam mimpi tu kita duduk makan, minum, bersembang lah, apalah, punya seronok. Kadang-kadang sampai tergelak-gelak orang kata, siapa dia ni? Kan? Ha. Mudah-mudahan duduk kerja situ. Kan? Lepas tu orang gerak, dia kata lah kacau. Dia kata tadi ni baru nak makan ayam golek. Dia kata kambing golek. Kan? Dengan ayam golek. Tak dan nak suap, gerak. Kan? Dia boleh rasa. Bangkit-bangkit tu belakang tu. Kan? Roh dia berjalan. Pergi. Kan? Dan kadang-kadang tengok bangkit-bangkit penat. Memang penat. Dia kata dalam tidur tadi kena ligan dari rimau. Kata lari tak cukup tanah. Kata saya baik hang gerak, tidak rimau tengah aku dah kata. Kan? Bangkit 40 50 penat tengah ngau. Siapa hang ni? Dah mimpi kerja rimau. Kan? Kita tengok dia duduk di situ, bila dia lari, tak lari pun. Kan? Kecuali orang hard sleepwalking. Ada juga, terlebih dahsyat lagi. Kan? Tapi poin dia kita nak kata, Tuhan kata kami jadikan tidur kamu itu seperti mati. Dia ada tashbih balik juga di sini. Jadi Tuhan samakan mati itu sebagai tidur itu sebagai mati. Karena kalimah subat daripada asalnya asal makna subat yang sahihnya adalah makna dia adalah at-tawaqquf, berhenti. Dia kata di sini subatan sukunan warahah. Sukunan warahah, dalam keadaan tenang dan rehat. Sebab itu dinamakan hari Yaumus Sabt. Kenapa dinamakan hari Sabtu? Itulah hari orang Yahudi Tuhan larang mereka kerja. Kan dalam Quran Allah Ta'ala sebut cerita pasal mereka. Tuhan kata dalam Quran dalam surah Al-A'raf ayat 163, was'alhum 'anil qaryati allati kanat hadiratal bahri idh ya'duna fis sabti idh ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim syur'a wa yawma la yasbituna la ta'tihim. Tuhan kata, dan tanyalah orang Yahudi itu tentang penduduk kampung nenek moyang mereka yang didatangi laut. Maksudnya ayat laut tu melimpah mai kampung mereka. Kan? Ketika mana mereka ya'duna fis sabt, mereka melampau batas pada hari yang sepatutnya mereka tak boleh buat kerja. Ya'duna fis sabt. Idh ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim syur'a. Ketika mana datang
ikan-ikan di laut. Pada hari mereka tak boleh tangkap ikan. Ikan tu naik sampai ke tepi laut. Mereka duduk tengok geram. Wa yawma la yasbitun, dan hari yang mereka tak Sabtu, mereka tak tahan daripada bekerja, la ta'tihim, ikan tak main, mereka kena pergi tengah laut. Kan? Jadi apa mereka buat? Mereka buat hilah. Mereka korek. Ha? Dan orang Yahudi sampai lah. Hari Sabtu dia macam-macam hilah ada. Cuba cari kat Instagram. Banyak dia punya influencer-influencer tu dia akan ajak lah cara. Pasal hari Sabtu tu mereka tak boleh pakai elektrik lah. Tak boleh pakai lampu karen ni, tak boleh. Ini mereka punya fatwa baru lah. Kan? Tapi mereka ada macam-macam trik. Macam mana cara nak bancuh teh di hari Sabtu dah. Kan? Macam mana nak ada lampu di hari Sabtu. So mereka buat pula alat macam mana. Kan? Tengok dekat Shopee tu dia jual papan pemotong. Kan? Dia ada warna-warna beza, ikan, ayam apa semua. Mula kita tengok macam bagus jugalah kan. Bila search sikit banyak lah, ni rupanya untuk orang Yahudi. Yahudi tak boleh dia tak boleh potong ayam dengan ikan satu papan. Kan? Yalah dia pun buat benda tu kan. Pasal untuk kegunaan depa lah. Kan? Sebab semua benda, teknologi ke apa, dipengaruhi oleh akidah orang yang buat. Kan? Tidak ada benda dalam dunia ni, apa benda pun mesti dipengaruhi oleh akidah orang yang buat. Kan? Maksud macam jadi isu masa COVID kan. Dispenser. Apa dia panggil? Yang ubat untuk tangan tu panggil apa? Sanitizer, hand sanitizer. Kan? Detect tangan orang putih tapi tak detect tangan orang negro. Dah. Berlaku. Pasal dia set orang putih saja. Dia set bangsa Aryan. Kan? Jadi bila orang hitam suar tangan tak keluar. Kan? Jadi kawan orang putih semua keluar. Kan? Rupanya ada diskriminasi kaum dekat mesin tu. Tapi mesin tu tak tahu apa lah orang yang program tu lah. Kan? Ada juga kes di Amerika jadi beli handphone. Kan? Lepas tu nak pakai face recognition. Sama juga. Bila face orang negro dia tak boleh. Face orang putih dia dapat. Kan? Itu jenis, kalau yang buat tu jenis rasis. Dia akan program secara rasis ya. Kan? Jadi dalam benda-benda lain pun dia buat juga kan. Jadi macam toilet. Setengah-setengah kita pergi toilet ni kan. Tak ada pek ayak kan. Dan mereka jenis tak basuh. Dan mereka yang buat. Mereka buat ikut cara mereka. Kan? Orang kita, orang Islam buat apa je. Tak tahu. Kan? Jadi payahlah. Kan? Bila teknologi tak dibuat oleh orang Islam, lepas tu kita terpaksa berhadapan dengan macam-macam isu. Jadi masalah bioethics lah, ethical dalam masalah teknologi pun sama. Kan? Jadi bila kita tak menguasai, kita kata sistem yang kita pakai, jadi agak sukarlah. Kadang-kadang mereka buat tu, mereka tak meraihkan kita. Sebab tidak ada istilah universal dalam sains dan teknologi. Kan? Dalam sains tadi tidak ada istilah universal. Setiap teknologi yang dihasilkan, setiap teori sains yang dikemukakan, dia bersifat paradigma dalam dia punya sudut pandang orang yang buat itu. Kan? Jadi itu benda yang kita kena tahu. Jadi Yahudi sampailah dia masih lagi duk buat helah dekat Tuhan. Kan? Jadi balik cerita kita ni, kalimah Sabt ini asal makna Sabt. Sebab tu dinamakan Yaumus Sabt, itu hari depa tak boleh, depa kena tahan diri. Hari depa kena rehat, tak boleh kerja. Kan? Ini adalah asal kalimah Subat. Sukunan wa rahah. Yuqal sabata ar-rajulu idza istarah. Jadi sebab itulah Tuhan kata wa ja'alna naumakum subata. Kami jadikan tidur kamu itu sebagai rehat. Itu boleh juga kalau kita maknakan subat di sini sebagai rehat. So dia tidaklah ada makna, tidaklah jadi tashbih di sini. Dia jadi sama juga, wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata. Di sini ja'ala muta'addi kepada dua maf'ulun bih. Jadi makna dia sayyara.
Makna sayyara. Kan? Kami jadikan sifat tidur kamu itu sebagai rehat. Di tubuh badan, organ semua rehat. Manusia kalau tidak ada tidur, jahanam terus. Kan? Setengah orang kata, kita kena rehat bukan robot. Robot kalau tak rehat lagi, jahanam. Kan? Robot berehat lagi banyak daripada kita. Betul tak? Cuba tengok kita punya vacuum robot tu kan. Dia rehat lagi banyak daripada kita. Kan? Kalau kita bagi dia kerja lebih daripada dia boleh, dia lagi cepat rosak daripada kita. Kan? Itu tidak ada orang tak boleh. Tidak boleh, kita tak boleh bercukupan dengan apa pun alat kita cipta, kita tak boleh istighna daripada manusia. Tak ada benda orang kata tak payah pakai manusia pun tak apa. Kan? Dia kata ni tak payah. Dah ni naik kereta taksi pun tak ada pemandu. Kan? Yalah tak ada pemandu tapi mestilah ada orang yang boleh detect kereta itu di mana. Tidak, orang curi habis. Kan? Mesti juga ada dia punya pengawal dia, yang kontrol dia, ataupun orang yang boleh repair kereta tu dan sebagainya. Mesti ada manusia di sebalik semua benda ni. Dan memang dia sebut di sini, waqila summiya bidzalika, hari Sabtu dinamakan hari Sabtu kerana Allah Taala memulakan penciptaan langit dan bumi pada hari Ahad dalam 6 hari sampai hari Jumaat, kemudian pada hari Sabtu Allah Taala nanti selesai ciptakan langit dan bumi. Tapi yang sebenar-benarnya lebih kuat ialah kita kata berdasarkan hari itu dilarang orang Yahudi orang Yahudi daripada buat kerja. Kan? Jadi kalau kita kata waja'alna naumakum subatan di sini adalah rehat, maksudnya di sini ja'ala dengan makna sayyara. Jadi kedua-duanya adalah mansub sebagai maf'ulun bih. Naumakum mansub sebagai maf'ulun bih awal, dan subata mansub sebagai maf'ulun bih thani, kita panggil maf'ulun bih kedua. Kalau subata itu maknanya maut, dia balik kepada tashbih baligh. Wa ja'alna naumakum kas-subat, kami jadikan tidur kamu seperti mati. Kan, seperti mati. Kemudian Tuhan sebut wa ja'alna al-laila libasa. Tengok tadi Tuhan kata wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata. Maksudnya apa? Tidur tu adalah kita, sifat kita. Kan, sifat kita. Kemudian Tuhan kata wa ja'alna al-laila libasa, dan kami jadikan malam allazi yaqa'u fihi an-nawmu ghaliban. Malam adalah waktu tidur. Jadi setelah mana Allah Ta'ala cerita pasal tidur, Tuhan cerita pasal waktu tidur itu. Selain daripada dahlah tidur tu rehat. Tapi kalau tidur tak kena waktu, dia tak jadi rehat juga. Kan kita tidur atas bas, tidur atas kereta api, kapal terbang. Kan? Dia tak memberikan kita rehat yang secukupnya. Kan? Jadi kita tetap akan letih. Tidur waktu siang tak sama tidur waktu malam. Kan? Waktu siang pun kalau nak tidur kena buat macam malam. Tutup lampu, tutup tirai. Kan? Ni kalau tidur cerah-cerah gitu, tak jadi. Kan? Tak jadi. Kan? Malam pun nak tidur kena tutup lampu, pakai lampu yang malap. Jadi Tuhan ungkit satu lagi nikmat. Tuhan kata wa ja'alna al-laila libasa, dan kami jadikan malam yang berlaku padanya tidur kebiasaannya, waktu tidur itu, libasa, sebagai pakaian. Yakni kal libas, sama juga kita kata dia adalah tashbih baligh. Ini kami jadikan malam seperti pakaian yang menyelimut kamu. Macam mana kamu selimut badan kamu dengan kain selimut, macam itulah malam tu selimut alam ni. Dia adalah blanket dengan kegelapannya. Kan? Itu maksud kalau kita kata di sini ada tashbih, penyamaan malam dengan libas. Ya. Wa ja'alna al-laila libasa, ay wa ja'alna al-lail kal libas. Libas maksud di sini ialah pakaian, itulah kain yang tutup kita. Yang ini seperti selimut kamu. Macam mana kamu tidur, kamu pakai selimut kain tu, blanket. Malam tu juga selimut bagi kamu. Dan di sini ulama kata,
sebagai ulama tafsir kata di sini Allah Taala nak bagi tahu malam juga ada faedah. Kerana orang Arab, depa ni akidah depa bercampur-campur, depa sembah berhala. Orang sembah berhala. Biasanya depa ni boleh menyerap macam-macam kepercayaan daripada agama-agama lain. Betul tak? Kalau kita tengok macam orang agama Buddha misalnya. Agama Buddha datang daripada India. Tapi bila Buddha tu pergi ke China, nampak macam India tak? Tak. Dia jadi Buddha Cina. Kan? Dengan yalah Tuhan dia Buddha Cina tu pun dia tak macam India dah Buddha dia. Dia macam orang Cina. Kan? Dewa-dewi dia pun dilocalize kan dewa-dewi tu. Kan? Padahal Buddha orang Hindu, bukannya orang Cina. Kan? Bila masuk ke tanah Melayu pun sama juga. Kan? Dilocalize kan, disuai padankan. Walaupun ada khilaf maksudnya orang Melayu ni Buddha dulu mai ke, lepas tu Hindu ataupun Hindu mai Buddha. Tapi point dia orang Melayu bila Buddha mai, lepas tu Hindu mai, dia campur. Dia gabung. Dia pandai orang Melayu ni. Dia pandai buat gabung-gabung ni. Kan? Lepas tu bila Islam mai, dia cantum sekali kat situ. Oh, itu yang tak ada tahan tu. Dengan Islam pun dia campur sekali. Punya dahsyat. Kan? Jadi agama-agama berhala ni dia boleh sesuai. Jadi sama juga orang Arab ni dia ada ambil percayaan orang Kristian sikit. Di antara kepercayaan yang memberi bekas kepada orang Arab ialah kepercayaan Majusi. Kepercayaan Majusi bahawa di sana malam bawa keburukan dan siang bawa kebaikan. Jadi malam mereka takut. Malam tu memang kesemuanya takut. Kan? Keseluruhan malam tu dianggap sebagai buruk. Tidak ada faedah malam. Malam ni adalah dalam agama Majusi, of course, mereka ada Tuhan Ahura Mazda dengan Ahriman. Kan? Ahura Mazda Tuhan cahaya yang menciptakan alam dan menciptakan gelap. Dan gelap menciptakan keburukan. Okay. Dan kalau kita tengok kepercayaan ini menyerap ke dalam bahasa. Orang Arab dia sebut sabahal khair, sabahal nur. Kan? Masa al-khair, masa an-nur. Dia sebut masa an-nur. Pasal masa an-nur? Pasal dia nak nisbahkan cahaya itu kepada waktu malam. Supaya tak nampak buruk. Kerana kalau gelap, bahaya. Jadi kalimah khair dengan nur dalam perkataan sabah al-khair, sabah an-nur, masa al-khair, masa ini datang daripada agama Majusi. Sebab tu Syekh Bakar Abu Zaid dalam kitab dia Mu'jam Manahi Al-Lafziyah, ensiklopedia ucapan-ucapan yang dilarang. Dia masukkan perkataan ni dalam ucapan dilarang. Kan? Dan dia cadangkan kita tukar kepada sabahakumullahu bi khair, sabahakumullahu bin nur. Kan? Nur dengan makna hidayah. Kan? Dan ini penting. Sebab itu bila masuk Islam, dua benda masuk, orang dan bahasa. Kan? Orang dengan bahasa. Bahasa ni dia ikut agama. Bukan sahaja word, tapi lebih penting daripada itu ialah tasawur. Masa kita orang Melayu, masa mereka Hindu, kalau dia sebut puasa, macam mana puasa dia faham? Puasa cara Hindu lah. Tapi bila dah masuk Islam, dia terjemahkan kalimah saum kepada puasa. Puasa yang dia maksudkan ialah puasa cara Islam. So konsep berubah walaupun perkataan tu sama. Kan? Bila dia sebut syurga, sekarang kita sebut syurga, adakah sama masa tok nenek moyang kita dulu masa agama Hindu dia sebut syurga? Tak sama. Syurga dulu tasawur agama Hindu Buddha. Kan? Syurga loka untuk perpindahan roh sementara dan sebagainya. Ataupun untuk mencapai nirvana, bersatu dengan Tuhan. Berbeza dengan bila kita sebut sekarang syurga, kita masukkan jannah dalam Quran. Sama juga neraka. Kan? Walaupun kalimah tu Sanskrita,
tetapi konsepnya sudah berubah, diislamisasikan. Dan ada word kadang-kadang, word tu saya kena berubah. Perkataan tu sendiri perlu diubah. Macam dewa dewi, kita tak boleh pakai dewa dewi tu, kan? Lain daripada dewa dewi, Melayu bagi apa? Bukan hantu contohnya, kan? Hantu masalahnya, kan? Jadi kalau bila kita sebut hantu dalam Islam, yang kita maksudkan ialah jin dan syaitan. Dah tak sama dengan hantu dalam konsep Buddha dengan India, iaitulah roh gentayangan, kan? Hantu dalam konsep Buddha, bila orang tu mati, dia tak dapat nak reincarnation, tak dapat menjelma semula, sebab ada urusan yang tak selesai ketika dia mati, dia orang bunuh dia ke apa ke. Jadi roh tu dia, orang Indonesia kata gentayangan, kan? Tak pindah ke alam sana, tak pindah ke alam barzakh. Dia duduk merewang di dunia, jadi hantu. Kacau orang yang buat kacau dekat dia. Dalam Islam kita tak ada konsep tu, kan? Kita tak ada konsep tu. Tapi kita ada konsep syaitan dan jin. Kita kalau orang tanya, dalam Islam ada hantu tak? Apa maksud hantu? Itu kita kena perinci dia punya maksud, kan? Apa konsep yang kau nak faham daripada sebalik perkataan ni, kalimah ni. Kalimah ni saja aku tak boleh nak bagi hukum. Kena tahu konsep yang kau nak guna, kan? Jadi dalam ayat ini, kata para ulama, Allah Ta'ala nak bagi tahu kepada kita bahawa malam juga ada faedah dan kebaikan yang besar bagi manusia. Dan malam itu pasangan kepada tidur. Itulah waktu yang sesuai untuk tidur, untuk berehat dan untuk sukun. Yang mana malam itu menutup kamu dengan kegelapannya, seperti mana pakaian menutup badan kamu. Dan dia kata boleh jadi juga maksud di sini macam kita sebut tadi, diumpamakan malam itu sebagai pakaian seperti mana selimut menyelimuti tubuh manusia. Dan kata Syekh, fa inna syabahal laili bihi akmal, menyerupakan malam sebagai pakaian dari sudut dia macam selimut kita ketidak, lebih kuat, lebih sempurna dari segi lagi kesesuaian, kecocokan malam tu waktu tidur. Dan juga malam lebih umum lagi, dia adalah libas yang yang menyelimutkan, yang menutup banyak benda daripada kita. Ya, malamlah yang menutup kita daripada pandangan mata musuh. Jadi kalau kita nak lari daripada musuh pun, kita lari waktu malam, kan? Dan menutup apa yang kamu tak suka orang lain tengok. Apa yang kita nak buat yang kita tak suka orang lain tengok. Sebab tu berlakunya hubungan suami isteri waktu malam, kan? Benda tu kita tak nak orang nampak, kan? Dan kita salat tahajud juga jadi ke waktu malam, pasal dia adalah ibadat sunat. Ibadat sunat banyak di waktu malam, kan? Dan digemarkan perkara sunat itu berlaku di waktu malam, baca Quran, salat, ya. Pasal sunat tu ialah untuk kita nak, tak mau bagi orang nampak kita buat ibadat tu. Kita dengan Tuhan, waktu kita bersendirian dengan Allah Subhanahu wa taala. Okey. Kemudian Tuhan datangkan muqabalah, waja'alna an-nahara ma'asha. Kalimah ma'asha dia kata masdar mimi bermakna al-aish. Masdar yang ada huruf min depan. Jadi asalnya dia adalah aisha. Waja'alna an-nahara aishan, kehidupan, aish. Tapi Tuhan jadikan dia ma'asha. Dan sebahagian al-tafsir kata ma'asha di sini ialah isim zaman, isim waktu. Maka kami jadikan siang, waja'alna an-nahara ma'asha, waktu untuk kamu hidup. Hidup di sini bukan hayat. Beza hayat dengan aish. Apa dia? Hayat dia kata al-aish ialah al-hayatul mukhtassatu bil hayawan. Kehidupan yang khusus untuk haiwan yang bekerja, yang perlukan kepada kerja, yang perlu mencari rezeki. Jadi namakan sebagai aish dan ma'ash. Sebab tu gaji orang Arab panggil apa? Ma'ash. Ma'ash.
Kan? Pencen pun dia bagi ma'ash taqa'ud. Kan? Gaji pencen. Kan? Orang Arab roti pun dia bagi, orang Mesir dia bagi roti aish juga. Pasal hidup dia dengan roti. Makanan utama dia. Kan? Waktu masa nak guling ke Husni Mubarak tu slogan dia apa? Roti. Kan? Untuk seketul roti. Demi seketul roti. Kan? Pasal makanan utama kan. Jadi aish. Okey. Sebab tu dia kata di sini wa waqa'a huna dharfan kama qila fi nahwi ataituka khafuqan najmi wa tulu'al fajri. Dia kata kalau kita kata ni masdar tidak ada masalah kerana telah datang dalam bahasa Arab orang kata ataituka khafuqan najmi, aku datang kepada kamu pada waktu terbitnya bulan bintang. Khafuqan najmi. Kan? Dan wa tulu'al fajri, dan waktu terbitnya fajar. Sedangkan khafuq dan tulu' ni adalah masdar, kata terbitan yang daripadanya diterbitkan kata kerja, bukannya nama waktu. So masdar boleh digunakan sebagai isim zaman. Isim zaman. Jadi masdar di sini kalau kita kata ma'asha di sini masdar, maka dia adalah masdar dengan makna isim zaman. Dan sebahagian ulama kata dia memang isim zaman pun. Sebab memang atas wazan isim zaman. Kan? Atas wazan isim zaman. Tetapi cuma dijawab di sini, Alusi kata, dijawab pula orang yang kata ini isim zaman, dia kata tak didengar orang Arab menggunakan kalimah ma'asha, aish dengan isim zaman. Dia tidak ada kalimah isim zaman untuk aish. Tapi maksudnya walaupun tak didengari, tapi dia digunakan secara masdar untuk menggantikan isim zaman. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ وَقْتَ مَعَاشٍ أي حياة تبعثون فيه من نومكم الذي هو أخو الموت وكأنه لما جعل سبحانه النوم موتا مجازا جعل جل شأنه اليقظة معاشا كذلك. Macam mana Tuhan jadikan tidur tadi mati, Tuhan jadikan siang adalah hidup, dan kami jadikan waktu siang sebagai kehidupan bagi kamu. Jadi maknanya وَجَعَلْنَا النَّهَارَ كَالْمَعَاشِ كَالْعَيْشِ. So ada tasbih balik juga. Tuhan jadikan, Tuhan kata, dan kami jadikan waktu siang sebagai kehidupan. Seolah-olah siang itu adalah hidup. Seperti mana malam adalah mati. Kan? Kerana nak bagi tahu betapa melekatnya waktu siang dengan kerja. Dan ini sunnatullah. Tuhan jadikan macam itu. Majoriti manusia bekerja di waktu siang. Sebahagian manusia ada bekerja di waktu malam. Tak nafilah ada manusia bekerja waktu malam. Tapi majoritinya, waktu asalnya, waktu asasinya orang bekerja di waktu siang. Waktu siang lah waktu kita mencari makan, keluar rumah dan sebagainya. Kerana waktu itu cerah, kita nampak. Dan Tuhan jadikan malam dan siang ni, tengok, Tuhan jadikan kita tak berselisih dengan binatang-binatang buas. Bayangkan kalau kita pun keluar cari makan waktu malam. Kalau orang tu orang asli duduk dalam hutan, orang Badui dan Pasyak, takkah dia kena bertemu dengan harimau dan sebagainya? Kan? Pasal binatang keluar cari ma'ash dia waktu malam, majoriti binatang. Kan? Kucing pun sama. Orang belah kucing, kita lepas kucing keluar malam-malam. Tak boleh kucing dalam rumah malam-malam. Kucing dalam waktu siang, dia tidur je. Kan? Terus duk ajak main apa, dia tidur gitu. Kalau dia bangkit pun cari makan. Kan? Pagi malam dia ligan, datang tangkap itu, tangkap ini, kan? Jadi manusia sebab terbalik. Manusia malam rehat. Kan? Jadi ini juga hikmah Tuhan yang besar. Ala kulli hal, makna jumlah ini ialah Tuhan kata, dan kami jadikan siang sebagai kehidupan, ataupun siang sebagai waktu kamu hidup. Jadi kalau kita kata ma'asyan di sini adalah isim zaman, maka dia mansub sebagai maf'ulun fih lah. Kan? Padanya waja'alna an-nahara ma'asya. Kan? Kami jadikan dia siang sebagai waktu hidup. Waktu hidup. Kan? Zaraf. Kan?
Tapi kalau kita kata dia tashbih, maknanya wal ja'alna an-nahara ma'asha, wal ja'alna an-nahar kal ma'ash. Kami jadikan siang seperti kehidupan. Seolah-olah siang itulah hidup, siang itulah nyawa bagi kamu. Kerana memang waktu siang itu adalah waktu hidup. So dari segi dalalahnya, kalau kita guna tashbih baligh, tentulah lebih kuat dalalah dia dari segi itu. Sebab sifat ma'ash tu melekat terus dekat waktu siang. Bukan sekadar siang tu waktu, tapi siang itu disifatkan sebagai hidup, sebagai aish. Okay. Tidak tersembunyi, dia kata, la yakhfa husnu dhikri ja'lil layli libasan ba'da ja'lin naumi subata. Tidak tersembunyi lagi betapa cantiknya susun atur disebutkan, setelah disebutkan malam dijadikan sebagai libas, setelah disebutkan tidur sebagai subat. Wa huwa mushirun ila hikmati ja'lin naumi layla ayda, lianna an-naima mu'attalul hawas. Dalam Zamakhsyari kata, أن المطابقة بين قوله تعالى وجعلنا الليل لباسا وقوله تعالى وجعلنا النهار معاشا مصرحة وفيه مطابقة معنوية أيضا مع قوله تعالى وجعلنا نومكم. Okay. Di sini ada dia panggil mutabaqah. Mutabaqah ni apa? Apa nama? Macam kita nak kata? Keserasian. Lail libas, nahar ma'ash. Itu dipanggil mutabaqah. So Az-Zamakhsyari kata di sini mutabaqah musarrahah. Maksudnya jelas. Hubung kait dia jelas. Tidak ada kesamaran lagi. Bila Tuhan kata wa ja'alna al-laila libasa, kami jadikan malam pakaian. So hubung kait malam dengan libas ini begitu nyata. So di sini ada keserasian di antara dua perkataan ini. Dia panggil mutabaqah. Ini dalam ilmu badi', ilmu keindahan bahasa, keindahan ayat. Okey. Dan di antara nahar dengan ma'ash juga ada mutabaqah musarrahah. Dan ada juga mutabaqah ma'nawiyah dari segi makna, walaupun bukan dari segi lafaz yang jelas, tapi dari segi makna. Wa ja'alna naumakum min haitsu inna an-nahara waqtal yaqdhati wal ma'ash fi muqabalati as-subat li'annahu harakatul hayy. Jadi dia kata, dan kami jadikan tidur kamu dari sudut tidur, bila Tuhan sebut sebagai subatan, dari segi siang adalah waktu jaga dan bekerja, lawan dengan waktu subat. Sebab dia panggil, di sini ada muqabalah. Muqabalah lawan. So di antara jumlah, وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. So nahar ada muqabalah dengan lail. Ataupun ada muqabalah dengan naum dari sudut makna. Dia lawan, dia benda yang bertembung, bertentang. Kan? Dua benda yang bertembung, bertentang. Itu dia panggil muqabalah. Antara naum dengan subat, lail dengan libas, nahar dengan ma'ash, ni kita panggil mutabaqah. Kan? Sebab dia ada keserasian. Sebaliknya, ayat ni dengan ayat sebelumnya ada muqabalah, pertembungan, dua benda yang lawan. Malam lawan dia siang. Kan? Pakaian, rehat, subat, lawan dia ma'ash, jaga, kerja. Kan? Jadi di sini ada juga muqabalah. Jadi di sini dia panggil muhassinat badi'iyah. Maksudnya dari segi ilmu badi', ilmu keindahan bahasa. Jadi Tuhan sebut tu tertib elok. Nampak susun atur tu cantik. Tuhan tak sebut malam dulu, lepas tu sebut kerja, lepas tu sebut tidur, tak. Dia tak sebut macam tu. Dia tak sebut tidur, lepas tu sebut siang, lepas tu sebut malam, tak. Dia susun tu elok. Perkataan tu susun elok. Sebut tidur, lepas tidur cerita pasal malam, lepas malam baru cerita pasal siang. Kan? Jadi Tuhan tak sebut siang, lepas tu cerita tidur, cerita malam, tak juga. Kan? Jadi dia macam tak sesuai. Kan? Jadi menunjukkan dia susun atur perkataan itu sangat sesuai. Okey, itu Tuhan cerita keadaan kita. Dalam perendan ni, kita dapati Allah Ta'ala cerita
Penghujahan dia berkisar pada manusia. Ayat An-Nafs, Dalilul Anfus. Dari segi kita diciptakan berkeadaan berpasang-pasangan. Dari segi Tuhan cerita pasal sifat kita tidur, itu juga berkaitan dengan kita. Tuhan jadikan tidur sebagai rehat, ini juga nikmat. Dan waktu tidur tu sesuai dengan tidur, waktu malam, yang bersifat gelap, menutup. Dan waktu siang sesuai untuk jadikan ma'ash, waktu hidup. Okey. Dan di sini juga ada dalil bagi al-ba'th. Ada dalil bagi al-ba'th. Macam mana Tuhan berkuasa mematikan kamu di waktu malam, kemudian dia hidupkan balik kamu di waktu siang. Macam itulah. Nanti samalah. Bila kamu dah mati nanti, macam tu juga Tuhan akan hidupkan balik kamu. Kan? Jadi sebenarnya kejadian al-ba'thu ba'dal maut, kehidupan setelah mati, adalah benda yang bersifat mungkin, bersifat boleh jadi secara kita panggil mungkin khariji. Mungkin khariji ni benda tu memang ada dah. Contoh mungkin khariji, kita ada tepung, ada bahan-bahan tertentu untuk buat kek masalahnya. So, kita kata boleh buat kek. Apa maksud boleh buat kek? Pasal ada bahan. So, kek ketika ini adalah mungkin. Mungkin khariji pasal bahan ada. Ada satu lagi mungkin kita panggil mungkin zihni. Harus secara pemikiran. Dia tak ada bahan. Rumah dia tak ada tepung, tak ada apa. Tapi dia kata, kalau orang tanya, boleh tak buat kek? Boleh tu boleh lah, dia kata. Tapi bahan tak ada. Boleh secara anggaran akal. Tapi pada sudut alam nyata, kita tak ada kesediaan. Dan Al-Quranul Karim, bila dia sebut boleh hidup balik lepas mati, jenis mungkin ini adalah mungkin khariji. Ini penting. Lawan dengan ahli kalam yang menganggap al-ba'thu ini hanyalah mungkin zihni. Hanya anggaran akal. Tapi tak ada contoh di alam realiti ni. Tak ada. Tak betul. Tak betul. Kan? Bahkan sebaliknya, yang betulnya ialah al-ba'thu ba'dal maut ialah mungkin imkanun khariji. Pasal dia dah berlaku dan telah pun berlaku banyak kali. Cerita pasal orang mati hidup balik ni berlaku setiap hari. Iaitulah kita mati di waktu malam. Allah yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Fayumsiku allati qada 'alaiha al-maut, dan yang mati Tuhan tahan roh dia. Tuhan tak hantar balik. Wa yursilul ukhra ila ajalin musamma, dan Tuhan lepaskan balik nyawa yang belum mati sehingga sampai waktu dia mati. So, sama, roh itu dimasukkan balik ke dalam jasad untuk kita bangkit di pagi hari. Jadi masa kita tidur, nyawa keluar tak? Nyawa keluar. Tapi kita boleh rasa. Kita ada rasa. Kan? Bukannya kita tak ada rasa tu ketika tidur. Jadi tak mustahil untuk berlakunya bila kita mati, walaupun roh tak ada dalam jasad, tapi dikenakan azab pada jasad dan roh rasa, ataupun dikenakan azab pada roh dan jasad boleh rasa. Kan? Tidak ada yang mustahil. Kan? Dari sudut, bukan sahaja tidak mustahil kerana akal anggarkan boleh. Kan? Sebab akal ni, kita ni boleh imagine macam-macam, tapi bukan semua benda yang kita imagine boleh jadi. Dan ini kita kena hati-hati dengan trik orang sufi. Kan? Dia suka kata, tapi kan kuasa Tuhan tu kan luas. Ilmu Allah tu kan luas. Kita habaq ke dia, nak masukkan apa? Kuasa Tuhan memang macam-macam Tuhan boleh buat, tapi bukan semua benda Tuhan nak buat. Bukan semua benda Tuhan nak buat. Tuhan hanya buat apa yang dia nak, bukan apa yang dia mampu buat. Kalau nak kira Tuhan mampu buat, Tuhan boleh letak kepala hang kat kaki, kaki naik kepala abang dia. Kan? Tapi Tuhan buat tak? Tuhan tak buat. Tuhan tak buat macam tu. Tuhan boleh aja buah mata kat perut. Kan? Boleh. Siapa tak boleh? Dari segi kudrah Tuhan boleh? Boleh. Tapi Tuhan tak buat macam tu. Itu bukan sunnah dia.
So Tuhan dia ada dia punya peraturan dalam kejadian alam ni. Jadi tak boleh mudah-mudah. Apa yang kita nak heran, kuasa Tuhan tu kan luas. Jadi macam orang Kristian. Dia kata Tuhan kan maha berkuasa. Takkan Tuhan tak boleh ambil anak kot. Dah jadi melampau lah. Padahal anak bagi Tuhan adalah mustahil. Bukan mungkin. Tak masuk dalam bidang kuasa. Dan Tuhan tak dikira lemah. Orang lelaki kalau tak boleh mengandung, dia tak dikira lemah. Tak dikira kurang kelakiannya. Kan? Maksudnya memang sifat lelaki tak mengandung. Kan? Itu kita kena faham. Kadang-kadang dia pun suka main trik ayat macam ni. Kan? Tuhan maha berkuasa, Tuhan maha mengetahui. Kan? Bukan macam itu konsep dia. Tapi kita ada imkan khariji. Memang benda tu jadi, berlaku dan Tuhan nak benda tu jadi. Dan Tuhan telah tunjukkan contohnya berkali-kali. Kita akan jumpa cerita dalam Quran ni sejak bila kita baca surah Al-Baqarah. Dalam surah Al-Baqarah, Tuhan sebut 5 peristiwa. Orang mati hidup balik. Tidak. Dalam surah Al-Baqarah saja, 5. Orang yang mati bunuh tu betul pukul di lembu hidup balik. Kan? Bani Israel panah di kilat mati hidup balik. Kan? Lepas tu lelaki yang lalu dekat kampung, dia tengok kampung ni kan. Lepas tu Tuhan bagi dia mati 100 tahun tidur. Keldai dia dah tinggal tulang. Dia jaga-jaga tengok tinggal tulang. Lepas tu Tuhan tunjuk keldai dia jadi balik depan mata dia. Nabi Ibrahim dengan burung dia. Dia nama 5 apa? Bani Israel juga. Seorang Nabi Bani Israel lalu tengok ada ramai orang mati kat tempat tu. Kan, dia doa, hidup balik semua. Wala takunu kalladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadhara al-maut. Faqala lahumullahu mutu thumma ahyahum. Dia kata mati lepas tu hidup balik. Dia pun lari daripada kampung dia pun sebab satu penyakit dan sebagainya, wallah cerita. Tapi riwayat tafsir tu banyak Israeliat. Tapi pentingnya berlaku pada Bani Israel. Beberapa peristiwa dalam Bani Israel. Pasal apa? Dalam Yahudi. Ada orang Yahudi, dia tak percaya kiamat. Ada Yahudi, aliran Yahudi yang besar juga, aliran Saduqiyin. Dia pun tak percaya kiamat. Dia pun hanya percaya kiamat itu dunia. Maksudnya, bagi dia pun kiamat tu apa? Orang yang lawan Yahudi, musnah semua, tinggal Yahudi saja. Kita jadi tuan, orang lain jadi hamba kita. Itu kiamat dia kata. Kan, bagi dia kiamat tu dunia ni. Dunia ni jadi milik Yahudi. Dia perasan. Kan? Ada juga. Jadi Tuhan nak bantah orang Yahudi yang macam ni. Yang tak percaya boleh hidup balik lepas mati. Jadi Tuhan ingatkan. Lepas tu datang lagi surah lain. Malam Jumaat baca surah Kahfi. Dalam surah Kahfi ada cerita. Pasal dia pun ni tidur 300 tahun lebih. Hidup balik. Kan? Dan banyak dalam Al-Quran cerita-cerita kejadian, peristiwa yang menunjukkan orang mati hidup balik. Dan lebih daripada itu, bila Tuhan kata waja'alna naumakum subata, kalau kita kata subatan di sini mati, ya jelas. Memang kita ni tiap hari mati hidup balik, mati hidup balik. Siapa kita nak heran? Kan? Kekuasaan Tuhan untuk hidupkan kita balik. Kan? Dan badan kita ni kalau kita terbaring, terkujur aja, tak bergerak di mana, memang dia akan rosak. Orang yang bedridden, kalau kita tak kalih-kalih badan dia, lama-lama jadi apa? Habis ni. Rosak belakang. Kan? Kaput lah maksudnya. Sebab tu tengok apa nama Ashabul Kahfi. Tuhan bolak-balik kan dia. Kiri kanan, kiri kanan. Kan? Sampai apa nama? Orang yang tengok Ashabul Kahfi tu ingat dia pun terjaga. Mata duk jegir. Kan? Tapi dia pun tidak. Ada juga tidak tukar mata, ada juga. Ada juga orang tidak tukar mata dah. Kan? Kita ingat dia tidak. Oh, dia jaga orang tidak. Kan? Tapi lah Ashabul Kahfi tu special case lah supaya orang tak kacau mereka dan sebagainya. Kan? 300 tahun lebih duk bolak-balik. Kalau Tuhan tak buat bolak-balik tu, pakai dimakan di tanah lah. Kan? Itu kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tidur adalah saudara mati. Bahkan tidur tu adalah mati kecil.
Dan itu bukti yang besar. Jadi pada perenggan ini, kita dah ada jumpa satu bukti yang besar Tuhan bagi kepada orang musyrikin Quraisy yang ingkar. Amma yatasa'aluna 'anil naba'il 'azim. Apa lagi bukti yang boleh jelas daripada tidur kamu tu? Jelas lah. Kan, malam kamu mati, siang kamu jaga. Apa lagi bukti yang nak? Satu bukti ni pun dah cukup besar. Tak kira lah bukti yang sebelum tu. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada. Kalau Tuhan berkuasa jadikan bumi ini macam itu, apatah lagi sekadar nak menghidupkan balik bumi, nak menyusun balik bumi dalam bentuk rupa yang lain. Kan? Dia berkata, tapi itu nanti kiamat, musnah semua macam mana. Dah Tuhan yang jadikan pada awal. Tuhan boleh musnahkan dan Tuhan boleh cipta balik baru. Tidak ada masalah bagi Tuhan. Sebab dia sempurna kudrah dia, sempurna ilmu dia. Sebab itu kata Razi, ayat ni, Tuhan nak beritahu dengan dia cerita, dia cipta benda ni, mengisbatkan sifat apa? Sifat kamalul qudrah dengan kamalul ilm. Dan kita tambah satu lagi, kamalul hikmah. 3 benda ni. Qudrah, kemampuan, kuasa, ilmu dan hikmah. Cukup 3 benda ni pada Tuhan, wajib ada hari kiamat. Bukan sekadar harus, wajib. Kan, kalau kita kata qudrah, mengatakan Tuhan mampu, boleh buat. Kemudian ilmu, jadi Tuhan tahu di mana kita punya beradanya badan kita, dibaham, diboya ke, terbakar, hancur ke, dah pecah habis dalam tanah. Tapi Tuhan tahu mana tulang-tulang kita, dia boleh hidupkan balik. Tidak hilang daripada ilmu Tuhan. Kemudian hikmah. Kita tengok Tuhan jadikan alam ni dengan hikmah. Susun elok. Alam naj'alil arda mihada. Al-ard dijadikan mihad. Jibal dijadikan autad. Bila al-ard tu mihad, bentuk dia sesuai untuk orang tinggal. Jadi bentuk dia sesuai dengan fungsi dia. Kemudian gunung. Bila fungsi gunung adalah untuk memancang tanah. Bentuk gunung sesuai tak dengan fungsi dia? Sesuai. Dengan besar, dengan berat, macam tonjol macam paku. Memang sesuai sangat. Kan, gunung yang kita duk nampak ni kepala dia. Paku tu di bawah tu, dalam. Kan, waktu gunung kalau kita tarah sampai habis pun, akak ni duk ada di dalam. Tak hilang. Kan? Sebab Tuhan kata dia watid. Dia adalah pancang, cucuk ke dalam. Dan itu telah orang dah jumpa lah, orang yang kaji gunung, dia tahu lah bahawa gunung ni dia ada akak di dalam. Kan? Bukan gunung kita nampak depan mata ni saja. Macam kita buah paku lah. Kan? Memanglah kepala paku tu di luar. Kalau kita potong kepala paku tu, paku di dalam tu ada. Kan? Sesuai dengan fungsi dia. Bila Tuhan jadikan manusia, dan manusia ni perlu membiak, dia jadikan pasangan-pasangan. Lawan jantina. Tak sama. Kemudian jadikan tidur sebagai rehat. Kan? Dan tidur tu jadikan pada waktu yang sesuai. Waktu malam. Hidup pada waktu siang bekerja. Ini semua menunjukkan hikmah. Bila Tuhan jadikan alam ni dengan hikmah, mustahil lawan dia apa? Sia-sia. Kalau tidak ada hari kiamat, apa jadi? Sia-sia lah nikmat ni semua. Sebab tidak akan dipersoalkan. Kan? Nikmat yang Tuhan bagi ni, nikmat wujud, nikmat rehat, nikmat muka bumi ni macam mana kita guna. Kalau tidak ada hari kiamat, itu menyebabkan kita nisbah kepada Tuhan sifat sapah, sifat dungu, sifat buat kerja tak ada makna. Dan itu bercanggah dengan esensi ketuhanan. Maka sebab itu, kewujudan hari kiamat adalah wajib aqlan. Mesti kena ada. Mesti kena ada hari kiamat. Mustahil Tuhan tak hidupkan balik kita lepas kita mati. Bukan sekadar harus hari kiamat ni, wajib. Kan? Itu kita akan bahaskan lebih lanjut lagi. Dan kita akan sambung nanti pada ayat memang anda nak ambil sampai perenggan ni saja. Sebab nanti bila sampai wabanaina fawqakum sab'an shidada, ada dia punya taujih balaghi yang lain pula. Ada isu-isu balaghah baru yang kita akan masuk, yang kita
Kena tengok pasal apa, datang dalil bentuk lain pula, jenis lain pula, dalil kejadian langit pula. Dan dalil kejadian langit ni Tuhan tak mulakan dengan soalan takriri, pasal bukan semua benda langit kita tahu. Bila Tuhan kata wa banaina fawqakum sab'an shidada, Tuhan sebut di sini, sebagian ulama taujihkan ayat ini, dia tidak berkaitan dengan soalan alam naj'al. Pasal langit, kalau Tuhan kata bukan kami jadikan langit 7 lapis, kita boleh jawab kami tak tahu. Kan? Kami tak tahu. Pasal ini maklumat yang hanya kita dapat berdasarkan wahyu. Kita hanya nampak langit yang dekat kita ni. Tapi dia ada 7 peringkat ini di luar daripada pengetahuan kita. Kan? Jadi Tuhan akan cerita pula pasal langit, macam mana keadaan langit, dan dapat bukti bahawa kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ada soalan? نكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.